Okay, Assalamualaikum guys. Selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan Batin. So minta maaf awal-awal sebab bulan puasa tadi memang tak sempat kita nak buat konten lah. Kedai pun penuh dengan order apa semua, orang booking nak buat detailing everything semua kan. Memang tak penantangan, staff pun 2 orang je. So terbatas lah. Ada plan nak buat tapi tak sempat kita nak settle kan. So ni kita dah cuti, hari Jumaat memang kita off. So ada kesempatan sikit, so kita akan buat konten lah. Saya rasa lepas ni mungkin every Jumaat kita akan ada episod baru. Senang sikit sebab next week pun kita ada appointment, booking order dengan ada coaching juga untuk next week. So agak padat juga lah. So hari Jumaat, hari cuti, kita boleh buat. Alright. So hari ni kita nak buat topik lah. Topik berkenaan info detailing juga. So apa tentang ni? Okay guys, so baru-baru ni saya start balik saya punya YouTube kan. So ada jugalah pertanyaan, ingat kan sendu je kan. Sebab dah berapa tahun kita buat, tak ada orang guide untuk kita buat YouTube, everything apa semua, macam mana proper nak buat YouTube content apa semua. So sekarang ada orang guide kita. Previously sebelum puasa itu hari kita ada buat apa konten tentang compound tak silap. Alright. So ada persoalan daripada follower kita, dia tanya boleh tak ceritakan tentang cat soft paint, hard paint dan sticky paint lah, perbezaan cat-cat yang ada dekat pasaran ni. Alright. So kita hari ni kita akan ceritakan perbezaan cat-cat pada kenderaan ni lah. Macam ni kita nak tackle dia supaya senang kerja kita nanti kita nak buat polishing nanti. Right, so kita go through satu-satu. Okay, first kali kita bahagikan dulu. Alright, cat-cat yang ada kat pasaran ni, pada kenderaan ni, kenderaan lah kan. Satu cat OEM, maksudnya original colour. And then satu lagi kita kelaskan pada repaint punya cat lah, maksudnya orang tukar warna, dia spray clear lain kan, itu lain lah. Alright, so kita akan go through dengan OEM dulu. Kita fahami dulu OEM punya cat ni macam mana. Lepas tu baru kita masuk kepada repaint punya kereta, macam mana pula clear dia kan. Clear yang kita polish ni bukan warna orange tu kita polish kan. Yang clear yang berkilat tu kita polish. Kalau color matte kita tak boleh nak polish lah. Warna yang clear-clear ni dia, yang ada clear ada kilat tu kan, tu yang kita polish. Alright. Alright, first of all untuk cat yang OEM, maksudnya cat dia ni original kilang, kereta baru lah apa semua lah kan. Yang tak pernah cat langsung, tak pernah touch up ke, tak pernah repaint, itu cat OEM. So cat OEM ni kita boleh kelaskan kepada 3 jenis lah. Okay, yang ni common lah kita akan dengar. Satu hard paint, jenis cat keras. Lepas tu soft paint, cat lembut. And then satu lagi sticky paint. Okay, so kalau ni, itu 3 ni je. Basic dia, asas dia kan. Untuk kita nak polish kereta ni, untuk OEM punya paint, hard paint. So macam ni kita nak tahu cat tu soft paint ke, hard paint ke, sticky paint. Alright, so senang je. Untuk kebanyakan kereta, kita pukul rata lah kan. Kebanyakan kereta tempatan dan pasaran Malaysia dan Jepun kebanyakannya adalah soft paint. Okay, cat lembut. Alright, maksud cat lembut ni adalah bila korang buat polishing kan, korang buat polishing, potong defect, katakan ada swirl mark, ada calak kucing ke apa kan, dia senang clear tau. Maksudnya korang tak perlu nak struggle sangat untuk korang nak buat polishing tu, untuk hilangkan defect-defect yang ada pada permukaan cat tu. So itu soft paint lah. Senang cerita, soft paint ni senang untuk kita potong. Tapi soft paint ni pun tak boleh sembarangan polish juga. So kena ada knowledge juga macam ni kita nak polish soft paint ni. Tak boleh kita bantai dengan heavy, yang terlalu heavy ke apa ke kan. Dia ada cara-cara dia. Alright, tu nanti kita cerita episod lain lah. Alright, nanti panjang lah. Alright, yang kedua hard paint. Hard paint ni kebanyakannya pada kereta-kereta Continental, BM, Mercedes pun masih ada lagi lah. Kalau cat-cat yang metallic tu masih lagi hard paint. Audi ke, kereta-kereta Porsche, yang mana kereta-kereta luar negara ni kan, memang cat dia, kebanyakan dia cat dia keras lah. So bila kita nak polish, kadang nak buang swirl dia pun
leceh, kita kena follow step by step. Kita kena guna heavy, kita kena guna medium, lepas tu kita kena guna finishing baru cantik. Kalau soft paint ni dia senang. Kalau hard paint ni dia senang juga. Kalau kita ada knowledge je kan, oh ni hard paint ni, so kita akan start dengan heavy dulu, lepas tu kita start dengan medium, lepas start dengan medium kita buat dengan finish. So settle. So hard paint ni dia susah sikit. Dia tak sesenang macam soft paint lah, tapi dia susah sikit untuk cat kereta apa ni, Continental. Alright. So satu lagi tadi kita dah hard paint, soft paint, dengan satu lagi adalah sticky paint. So sticky paint ni dia sebenarnya kategori soft, dia cat yang lembut, tapi dia melekat, dia sticky. Ni kebiasaannya lah. Kebiasaannya kereta Honda warna hitam ataupun Toyota warna hitam. So bila korang guna heavy punya compound, heavy punya pad, korang polish kan untuk nak buat apa ni, katakan nak buang cala yang teruk kan, dia akan jadi melekat tau. Compound tu biasanya kalau kita lap yang habuk putih tu, yang melekat residu tu kan, panggil residu, korang lap dekat bodi kereta tu dia hilang kan. Ni dia tak hilang. Dia melekat dekat bodi tu. Korang tembak air tak jalan, korang tembak IPA tak jalan, korang pakai T6000 pun tak jalan. Sebab apa? Sebab compound tu dia dah melekat dekat dalam permukaan clear tu. Sebab cat dia jenis lembut. So bila korang dapat kereta yang cat yang sticky ni, korang kena hati-hati lah. Dia ada special compound. Macam kita guna Antirin punya compound dan pads lah. Memang khas dibuat untuk soft paint dengan sticky paint. Heavy pun boleh guna tapi tak berapa kuat sangat lah. Dia ada combination lain. Tapi kalau untuk soft paint sticky, memang kita akan suggestkan, sama ada kalau you all tak ada, kalau korang tak ada Antirin Fury series tu, korang boleh guna finishing punya compound. Contohnya korang pakai yang finishing, kalau Austrian 20, dia akan tulis tau, Austrian 20 tu dekat atas label tu dia akan tulis for sticky OEM paint. So korang pakai compound tu just tukar pad je. Maksudnya kalau korang nak heavy, buat heavy dulu, lepas tu nanti untuk bilas balik, buang yang melekat-lekat tu, korang pakai medium ataupun finishing pad, jalan je atas yang mana yang berbelak tu kan. So boleh hilang. Itu untuk sticky paint. So sticky paint ni setakat ni lah, kereta-kereta warna gelap, Honda, Toyota warna hitam lah, warna hitam, warna biru gelap. Honda ada satu warna biru gelap kan, itu hari kita dapat BRB pun sama, sticky paint. Mitsubishi pun ada, itu hari kita orang buat Triton, tapi tak seteruk Honda dan Toyota lah. So korang boleh buat lagi, pakai kompon biasa boleh buat lagi. So ini 3 jenis cat untuk cat OEM. Alright, so boleh dapat so kita tak ada selingan video kali ni, tapi kita tepek gambar je lah kan, korang tahu je lah sendiri kan. Alright, so yang keduanya kita akan masukkan tentang kereta yang repaint. So kereta yang repaint ni dia complicated sikit. Macam ni kita nak tahu kereta tu pakai clear yang keras ke, clear lembut ke, clear yang apa panggil, dia ada term dia, solid, high solid, ultra high solid, lepas tu anti scratch punya clear coat. So brand tu banyak, Robelo, Aika, Glasurit, cap burung Glasurit kan, Kamix ke apa kan, brand tu banyak. Tapi dekat brand tu dia akan tulis tau, clear coat tu dia akan tulis ini high solid, yang ni ultra high solid, yang ni anti scratch, yang ni 2K ceramic. Kalau Aika dia paling tinggi ada 2K ceramic kan. So korang kena tanya owner senang benda ni. Kalau dia kata dia pakai high solid, maksudnya cat dia kategori keras jugalah. Kalau macam Aika high solid tu memang keras lah. Sebab kita orang ada, saya pun ada bengkel cat, kalau high solid tu memang keras jugalah. Kalau dia pakai Glasurit, high solid pun keras juga. Kalau dia kata pakai clear biasa je, saya pun tak tahu lah bos, atau pakai clear kan. So korang kena try dulu. Nak kata sekarang ni bengkel banyak pakai solid, rasa dah kurang kot. Kebanyakannya semua high solid, maksudnya keras lah. Tapi keras-keras dia pun still kita boleh consider dia lembut. Kalau untuk high solid. Kalau ultra high solid tu dia kata, bang saya pakai Robelo ultra high solid, saya pakai Aika ultra high solid, itu memang keras. Ataupun dia kata saya pakai Glasurit punya clear high solid kan, high solid punya tu dia keras. Sebab dia lain-lain brand lain dia punya kadar kekerasan gitu kan. So korang kena tanya owner lah, abang clear ni pakai clear apa. So kita boleh, okay pakai clear keras. So kita boleh test dulu sebelum kita polish tu, kita pakai heavy dulu lah, tengok macam mana result dia.
So korang dapat result tu, baru korang tengok, oh pakai heavy tak jalan. So kalau nak pakai medium lagi tak jalan kan. So kena cari satu lagi cara, lagi heavy untuk kita buang defect. Mungkin sanding ke, ataupun mungkin nak kena buat jeans pad ke, nak kena pakai bulu yang lebih tajam ke, macam mana ke kan, ikut korang. Tapi untuk repaint juga kena tanya owner. Owner cat macam mana, cat clear apa semua, bila last cat, tu penting kan nak tanya. Kalau baru-baru seminggu dua tak payah polish. Sebab memang cat dia tu tengah lembut lagi maksudnya. Dia kena tunggu at least sebulan baru korang boleh buat detailing dan coating, at least lah, at least. Kalau korang terus buat, nanti kan defect dia tu, dia ada halus-halus tu, dia akan naik balik. Sebab time korang polish tu, dia tengah lembut kan. Tengah lembut kan, kita polish panas, dia hilang. Nanti esok dah sebulan tu dia akan naik balik. Biasanya orange peel lah dia akan naik balik. Dia akan nampak kedut-kedut balik lah. Jadi penat lah korang nak buat kerja balik, nak touch up balik, customer complain lagi. So kita kurangkan kadar customer complain ni. Tunggu lepas bulan datang baru buat detailing. Okay, itu lagi cun. Alright. So saya harap video ni dapat memberi manfaat lah, info kan pada korang macam mana untuk korang buat polishing. Nak kenal pasti cat tu, cat heavy pula, cat keras ke, cat lembut ke, cat sticky. And then korang nak tahu cat tu jenis cat high solid ke ultra high solid, itu kita tanya customer. Alright. So jangan lupa subscribe dan komen nak video apa lagi lepas ni untuk kita berikan lagi info. Alright. Sekian, terima kasih.